Pandemik COVID-19 telah memberi kesan kepada lanskap ekonomi serta pasaran pekerjaan di Malaysia. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh negara ialah peningkatan kadar pengangguran. Hari ini kita sedar sikit tentang pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia termasuk negara kita Malaysia. Pandemik COVID-19 ni telah menjejas pertumbuhan ekonomi Malaysia pada Q1 tahun 2020. Q1 ni suku pertama. Ia memberi impak pada sektor ekonomi yang boleh dikaitkan dengan kesan negatif disebabkan PKP. Kalau kita tengok laporan, banyak dah syarikat yang terpaksa gulung tikar. Banyak industri yang terjejas teruk, antaranya sektor pelancongan dan sektor penerbangan. Banyak juga kilang yang memberhentikan pekerja atau mengurangkan operasi bagi menjimatkan kos. Menurut laporan Jabatan Perangkaan dan Perkiso, kadar pengangguran di Malaysia meningkat 5.3% pada Mei tahun ini. Ia menunjukkan peningkatan 0.3% berbanding 5.0% pada April tahun ini. Ia sangat memberi impak negatif atau tekanan akibat hilang pekerjaan dan punca pendapatan yang sampai ada yang sanggup membunuh diri. Golongan yang paling bimbang sekarang ni dalam isu peluang pekerjaan adalah mahasiswa ataupun graduan yang bakal tamat belajar. Perkara ini memang satu yang hampir pasti akan berlaku dan sangat membimbangkan. Dalam ekonomi, 3 perkara yang utama diberi perhatian oleh kerajaan, iaitu kadar pertumbuhan, yang kedua kadar inflasi dan yang ketiga pengangguran. Terdapat pelbagai cara kerajaan untuk merancangkan ekonomi negara semula. Jadi, apakah peranan atau sikap kita? Masing-masing perlulah memainkan peranan penting bagi memulihkan atau merancangkan semula ekonomi negara bagi membantu membasmi isu pengangguran ini. Sebagai individu, kita perlulah mencari peluang, memanfaatkan peluang yang ada, skill yang ada untuk pastikan kita survive dalam tempoh yang sangat kritikal ini. Mendepani masalah ini, saya kira kita perlulah ambil risiko untuk menceburi bidang baru. Manfaatkan peluang yang ada, manfaatkan kemahiran yang ada dan jaringan networking kita dalam sosial media. Antaranya adalah kita boleh menceburi dalam bidang bisnes untuk melakukan part-time business. Manalah nak tahu daripada part-time business kita boleh jadikan ia full-time business. Di sini saya ingin kongsikan beberapa tip untuk permulaan dalam perniagaan yang sedikit sebanyak dapat membantu kita. Okey, untuk start business, first kali soalan yang kita tanya bukan nak jual apa. Kita kena tanya macam mana nak jual. Sebab apa? Sebab kalau kita pandai jual, apa benda pun kita boleh jual. Sebenarnya hidup kita ni apa yang kita sangka. Jadi sebelum tuan-tuan memulakan atau ingin memulakan sesuatu perniagaan, letak impian tuan-tuan dan perempuan dahulu di hadapan. Yang kedua, know your market. Apa ni know your market? Maksudnya kita kena tahu dulu kat siapa kita nak jual. Kita boleh bahagikan kepada 4 market segment, iaitu 16-25, 25-35, 35-45, 45 dan ke atas. Kita pegang dulu 4 market segment ni, dan 4 market segment ni ada teknik dan strategi yang perlu kita rangka berdasarkan produk yang kita nak jual. Seterusnya barulah kita buat marketing. Apa itu marketing? Marketing ni yang utama adalah kita kena tangkap mata pelanggan dulu. Macam mana nak tangkap mata pelanggan ni? Kita kena design produk kita dengan cantik ataupun posting kita dengan cantik yang menarik, warna yang menyelah dan nama yang baik. Sebab daripada mata ni turun ke hati. Hakikatnya seseorang manusia tu akan menilai daripada matanya dulu, baru turun ke hati dan baru tergerak nak tengok lebih lagi. Lepas dah berjaya tangkap mata pelanggan dan hati pelanggan ni pun dah tergerak macam nak tengok lebih lagi. Waktu tu otak akan ingat macam, oh, produk ni, posting ni aku ada nampak kat iklan Facebook hari tu. Ini yang dinamakan brand recall. Baru otak kata, okey, aku nak beli ni, aku kena beli. Yang paling penting, brand recall ni dikategorikan dalam topik marketing, branding dan promotion yang perlu konsisten, fleksibel dan menyentuh emosi pengguna. Last sekali, mata dah kata cantik, okey, hati pun dah kata okey, harga okey, otak pun dah kata aku dah teringat barang ni okey. Barulah pak mulut
baru pelanggan ni beli dan dia rasa. Janganlah syok sendiri fikir pasal rasa, sebab ni kerja yang keempat. Okey, kepada rakan-rakan seperjuangan yang masih belajar sambil meniaga, teruskan usaha kita demi mencari rezeki yang halal. Akhir kalam, business for everyone but everyone not for business. Syamirul Haizat, thanks for watching.